Sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, eloklah kiranya kita mendengar ucapan alu-aluan dari Pegawai Pendidikan Daerah Subis, Puan Kasiah binti Jafar Ali. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menjulang Pendidikan Negeri Sarawak. Fly kenyalang fly, fly high. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah tema Hari Guru pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena Hari Guru Peringkat Negeri Sarawak kali ke-50 peringkat negeri pada tahun ini, pihak PPD Subis telah diberi kepercayaan untuk menjadi pengelola kepada salah satu aktiviti bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sarawak pada tahun ini. Antara aktiviti tersebut ialah Cultural dan Talent Fiesta. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, Cultural dan Talent Fiesta ini merupakan aktiviti yang kita laksanakan melalui rakaman daripada 7 PPD di Zon Utara di Negeri Sarawak. Untuk cultural ini, kita telah menjemput 7 PPD dari Negeri Sarawak untuk berkongsi, untuk kita mengenali tentang adat, budaya dan resam kehidupan di 7 PPD di Zon Utara Negeri Sarawak. Antara PPD tersebut adalah PPD Limbang, PPD Lawas, PPD Miri, PPD Baram, PPD Subis, PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau. Tuan-tuan dan puan-puan, cultural ini merupakan adat budaya yang diamalkan di 7 buah daerah di Zon Utara ini. Tujuan utama penganjuran cultural ini adalah untuk memberi peluang kepada warga pendidikan kita untuk mengenali antara satu sama lain di samping mengenali budaya setempat. Di samping itu juga, ia ingin mewujudkan interaksi yang aktif dan mesra di kalangan warga pendidikan kita, di samping mengaplikasi penguasaan ilmu, kemahiran dan pengalaman bagi peningkatan profesionalisme di dalam warga pendidikan. Selain daripada cultural, kita juga menganjurkan talent fiesta, iaitu memberi peluang kepada guru-guru kita dalam mencukil bakat terpendam mereka yang kita tidak ketahui selama ini. Kita telah membuka penyertaan ini kepada seluruh PPD di Negeri Sarawak. Alhamdulillah, kita telah menerima penyertaan yang sangat menggalakkan. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih di atas penyertaan yang telah diberikan oleh semua PPD di Negeri Sarawak. Tujuan kita adalah untuk kita memberi peluang kepada guru-guru kita untuk mereka menambahkan lagi pengalaman serta menunjukkan bakat-bakat mereka yang ada, di samping dapat mengenali antara satu sama lain di kalangan warga pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena tema Hari Guru pada tahun ini, kita mengucapkan selamat menyambut Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam menjulang Pendidikan Negeri Sarawak. Dari Lensa PPD Subis, saya Azia Farzana binti Badui. Dan saya Muhammad Bakhtiar bin Abdul Aziz. Sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sarawak tahun 2021, banyak program yang menarik telah dilaksanakan. Antaranya ziarah prihatin, pameran digital inovasi pendidikan dan banyak lagi. Pada hari ini pula, kita akan meneruskan 2 lagi program sempena Hari Guru, iaitu Cultural Show dan Talent Fiesta yang telah pun sampai ke kemuncaknya. Apakah itu Culture Show? Satu program yang bertujuan untuk kita menimba ilmu pengetahuan berkenaan adat budaya dalam kalangan masyarakat setempat menerusi dokumentari yang dihasilkan. Program ini juga bertujuan merapatkan silaturahim dalam kalangan warga pendidik dan kaki tangan pendidik.
tempatan dan guru-guru dari daerah-daerah lain. Untuk pengetahuan hadirin, kita telah menerima sebanyak 6 video penyertaan cultural show. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan video cultural show pertama kita daripada Pejabat Pendidikan Daerah Miri yang bertajuk Lagu Kebudayaan. Seterusnya dari PPD Bintulu dengan tajuknya Bintulu Bandar Perindustrian. Bintulu merupakan bahagian ketiga terbesar di Sarawak, Malaysia yang menghadap Laut Cina Selatan di baratnya. Bandar Bintulu membangun dengan pesat dengan adanya gas asli di luar pantai Sarawak setelah diiktiraf sebagai bandaraya. Ia terletak 650 km dari Bandaraya Kuching dan kira-kira 215 km dari Sibu atau Miri. Pada asalnya, Bintulu merupakan sebuah perkampungan nelayan.
Dengan kedudukan yang strategik, perkampungan ini kemudiannya berkembang menjadi pekan dan menjadi hub perdagangan. Berikut merupakan beberapa rakaman gambar lama keadaan pekan Bintulu sekitar 1950-an. Bintulu mulai membangun pada awal 1970-an, rentetan daripada penemuan sumber gas asli di perairan Sarawak. Sekitar awal 1990-an, Bintulu mulai berkembang pesat. Kerancakan aktiviti perindustrian di Bintulu telah mempengaruhi wajah Bintulu pada masa kini. Pelbagai jenis industri berat mula dibawa masuk dan ini mewujudkan peluang pekerjaan yang tinggi. Dengan kepelbagaian etnik di Bintulu, etnik utama di Bintulu adalah etnik Melanau Bintulu atau dikenali sebagai Vai Bintulu. Tak kenal maka tak cinta. Selain terkenal dengan perindustrian gas cecair, Bintulu juga terkenal dengan industri pembuatan belacan. Boleh dikatakan, lebih separuh penduduk Bintulu, baik penduduk asal maupun yang telah lama berumas tahun di Bintulu, tahu cara-cara pemprosesan dan pembuatan belacan. Bermula dengan musim bubuk, proses tawar-menawar bagi mendapatkan harga bubuk yang terbaik akan berlaku di antara penjual dan juga pembeli. Uniknya, penjualan bubuk tidak menggunakan timbangan kilo. Sebaliknya, proses penjualan dilakukan dengan menggunakan kaedah timbangan gantang. Kebiasaannya, musim bubuk atau dalam bahasa Melayunya udang geragau boleh berlangsung selama 1 minggu hingga ke 3 minggu. Selain dibuat belacan, bubuk turut diproses menjadi cencalu, disejuk beku dan juga dikeringkan. Proses pembuatan cencalu tidaklah sukar. Terdapat beberapa versi pembuatan cencalu di Bintulu. Sesetengah pembuat cencalu menambah yeast beras merah bagi menghasilkan cencalu yang cantik warnanya. Sebagai permulaan proses pembuatan cencalu dan belacan, bubuk akan dibersihkan terlebih dahulu dengan teliti. Ini bagi memastikan cencalu ataupun belacan yang diproses tidak rosak. Nampak mudah, namun kemenjadian hasilnya bergantung pada kemahiran dan air tangan si pembuat. Selain hampas, ikan kecil maupun benda asing, sesungut bubuk turut diasingkan. Ini bertujuan agar cencaluk yang dihasilkan nampak bersih dan cantik. Setelah bubuk dibersihkan, antara bahan utama yang digunakan dalam penghasilan cencaluk ialah garam kasar dan juga gula. Bubuk kemudiannya akan digaul bersama garam dan gula secara perlahan dan berhati-hati. Ini bagi memastikan isi bubuk tidak hancur semasa proses pembuatan cencaluk dilakukan.
Setelah dicampur dengan sebati, bubuk akan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara dan seterusnya disimpan di tempat gelap selama seminggu. Ini bagi membolehkan proses penapaian cencaluk berlaku. Dalam tempoh tersebut, cencaluk akan dibalik-balikkan agar penapaian sekata berlaku. Bagi proses pembuatan belacan, bubuk akan dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan beberapa jam sebelum dicampur dengan bahan yang lain. Proses seterusnya ialah melumatkan bubuk dengan menggunakan lesung batu ataupun dengan menggunakan lesung kayu. Bubuk yang telah dilumatkan akan dijemur untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan, proses melumatkan dan pengeringan bubuk akan diulang beberapa kali. Proses ini biasanya memakan masa seminggu hingga 2 minggu. Belacan yang telah siap diproses akan disimpan di dalam bekas kedap udara atau dibentuk menjadi ketulan dan dibungkus. Dengan kepelbagaian etnik di Bintulu, Pasar Utama Bintulu ataupun pub merupakan salah satu tempat yang perlu dikunjungi. Di sini, kita dapat melihat dan membeli hasil jualan yang segar. Selain hasil produk makanan segar, bermasak dan mentah, kita juga dapat mendengar dan mempelajari pelbagai bahasa. Mari kita saksikan suasana di pub Bintulu. Selain perindustrian, kemasyhuran belacannya, penduduk Bintulu juga suka mengamalkan budaya gaya hidup yang sihat. Di Bintulu, terdapat pelbagai kawasan untuk beriadah disediakan. Ini adalah dataran Esplanade Bintulu. Dengan kepanjangan melebihi 3 km, Esplanade Bintulu menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti riadah, hiburan maupun pemandangan yang indah.
Siapa sangka setelah penat beriadah, anda boleh pergi ke pusat beli belah hanya beberapa langkah dari Esplanade. The Spring Bintulu merupakan salah satu pusat membeli belah yang betul-betul bersebelahan dengan sungai. Dari situ, anda dapat melihat keindahan kuala Sungai Bintulu dan pemandangan Kampung Jepak di seberang. Selain Esplanade Bintulu, Pantai Tanjung Batu Bintulu merupakan salah satu tumpuan bagi penduduk Bintulu untuk beriadah dan beraktiviti sosial. Setiap petang dan pada hujung minggu, Pantai Tanjung Batu akan dipenuhi oleh pengunjung. Antara aktiviti yang sering dilakukan ialah berjoging, bersenam di tapak senaman awam, berkelah bersama keluarga, minum petang di gerai-gerai yang disediakan dan banyak lagi. Dengan kedudukannya yang strategik, Pantai Tanjung Batu sememangnya mudah diakses dan merupakan salah satu tempat untuk dikunjungi bersama keluarga. Selain itu, kemudahan tapak untuk penjualan makanan bergerak turut disediakan. Ini sedikit sebanyak dapat menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang penjualan makanan di samping meluaskan dan memperkenalkan kaedah perniagaan makanan melalui kenderaan bergerak yang dikenali sebagai truck food. Itulah tadi sedikit sebanyak mengenai budaya dan kegiatan yang dapat dilihat di Bintulu, bandar pengeluar gas asli utama negara. Kepada pengunjung yang pernah mengunjungi Bintulu, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan anda dan semoga bertemu lagi di lain masa. Manakala kepada yang bakal tiba, kedatangan anda sangat kami alu-alukan. Seperti kata pepatah Melayu, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Semoga Bintulu terus pesat membangun dan menjadi bandaraya yang indah dan permai.
Video seterusnya adalah daripada PPD Lawas dengan tajuk Lun Bawang's Traditional Wrapped Rice.
Tengok dia. Berani kan dia? Video seterusnya dari Pejabat Pendidikan Daerah Subis dengan tajuk Budaya Makan Tahun. Kekayaan budaya dan adat Kesam, pakaian dan makanan tradisional masyarakat Kedayan di Subis terus ditonjolkan pada majlis makan tahun. Budaya makan tahun merupakan salah satu adat Kesam kaum Kedayan yang dahulunya dilakukan selepas menuai padi. Makan tahun diadakan sebagai tanda kesyukuran kerana mendapat hasil tuaian padi yang memberangsangkan, dengan harapan mereka mendapat pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang. Terdapat beberapa makanan utama pada majlis makan tahun ini, antaranya kelupis, wajit, penyaram, ikan dan pisang. Makanan ini selalunya dibungkus dan dijadikan sebagai buah tangan kepada pengunjung yang datang semasa majlis makan tahun ini. Sebagai generasi muda, kita perlu meneruskan dan memperingati amalan atau tradisi masyarakat sesuatu kaum supaya tidak hilang di telan zaman. Sebagaimana pepatah ada mengatakan, yang lama dikelek, yang baru didukung. Adat yang lama tetap diamalkan di samping amalan hidup yang baru. Proses membuat kelupis selalu dilaksanakan sehari sebelum majlis makan tahun bermula. Penyediaan kelupis ini dibuat secara bergotong royong. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kaum lelaki akan memasak pulut dengan santan untuk menghasilkan dadih. Kaum wanita selalunya melakukan kerja-kerja seperti membalut kelupis. Kelupis dibalut menggunakan daun niri atau daun palas. Kaum lelaki pula akan mengikat kelupis tersebut. Setiap ikatan mengandungi beberapa biji kelupis. Ikatan ini dipanggil ikatan kudi. Tali tigis ialah tali yang dibuat daripada sejenis tumbuhan. Proses membuat tali ini dilakukan 2 atau 3 hari sebelum majlis makan tahun bermula. Kelupis sesuai dinikmati pada bila-bila masa, sama ada semasa sarapan pagi atau minum petang.
kita yang seterusnya adalah daripada Pejabat Pendidikan Daerah Limbang yang bertajuk Persembahan Budaya Daerah Limbang. Dear teacher, as yellow as the sunshine, you welcome us one by one. You were always ready and eager to have a new day of fun. Purple is for the patience you have shown throughout the year, helping us through our problems and making them all so clear. The color red represents our class and all the friends we have met. And green is for the color go as we move up to the next grade. Blue is how we feel knowing the year must end. Well wishes we do send. Happy Teacher's Day to all the teachers out there.你总感到落寞沮丧，你总感到失望，对于人生未来总有太多迷惘。你总伪装自己不同，你总笑着逞强，对于爱情害怕触碰，放弃挣扎。你看着我眼睛，你记着我声音，无畏风雨，别忘记还有我站在这里。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，不管是多远的远方，不要害怕，我在身旁。想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，就算不能在你身旁，也要奋力为你而发光。你总感到落寞沮丧，你总感到失望，对于人生未来总有太多迷惘。你总伪装自己不同，你总笑着逞强，对于爱情害怕触碰，放弃挣扎。你看着我眼睛，你记着我声音，无畏风雨，别忘记还有我站在这里。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，不管是多远的远方，不要害怕，我在身旁。想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，就算不能在你身旁，也要奋力为你而发光。也许有一天你不再记得我，关于我们之间所有的所有，没关系，只要你幸福就够。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，不管是多远的远方，不要害怕，我在身旁。想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀，在你的心底呀，就算不能在你身旁，也要奋力为你而发光。Selain daripada sambutan Hari Guru, kami juga ingin mengucapkan kepada semua kaum yang merayakannya. Di sini kami juga telah menyediakan beberapa klip video tarian mempersembahkan
憔悴，爱浮于东流的水，生命丰沛，抵不过天公不作美。往事回味，不过是弹指一挥，日复日望，春秋水书我与美。你爱着谁，经不了几道伤，我锁着眉，最是相思断人肠。老雁纷飞，寂寥雨夜里泪两行，烛短遗憾长，故人自难忘。你爱着谁，经不了几道伤，爱多可悲，恨彼此天涯各一方。冷月空对，满风霜无处话凄凉。我爱不会，刻骨亦难成双。Video seterusnya dari PPD Lawas dengan tajuknya Lun Bawang Culture.
suku Lumbawang dari negeri Sarawak. Pertama sekali diperkenalkan Yung dan juga Ayu. Peralatan ini digunakan untuk menumbuk padi yang akan menghasilkan beras yang biasanya dimakan oleh kita, dinikmati oleh kita. Dan yang ada di sini ialah dikatakan oleh suku Lumbawang yaitu ugam. Ugam ini adalah berupa tikar yang diperbuat daripada bahan-bahan daripada hutan. Ugam ini juga digunakan bukan sekadar untuk sebagai tempat duduk, ia juga digunakan untuk menjemur padi ataupun kegunaan-kegunaan yang lain. Ini pula diperkenalkan yang kita gelar sebagai apa ini? Sebagai tayen. Ini ialah tayen. Tayen ini biasanya digunakan untuk membawa barang-barang seperti padi ataupun hasil hutan yang digunakan oleh para wanita-wanita Lumbawang. Yang ada di sini ialah kita panggil sebagai rong. Rong ini digunakan di kepala seperti ini untuk melindungi diri daripada matahari terik dan juga hujan. Selain dari sebagai perhiasan wanita suku Lumbawang. Di depan ini kita ada yang kita panggil sebagai reng. Reng ini biasa digunakan pada bahagian belakang. Saiz reng biasanya lebih besar daripada saiz tayen. Digunakan juga untuk membawa barang-barang daripada hutan ataupun keperluan. Untuk makluman semua, tayen dan juga reng ini berserta dengan rong biasanya digunakan sebagai bahan hantaran pihak perempuan kepada pengantin pihak lelaki. Ini pula yang kita panggil sebagai telungan. Di dalam telungan ini disimpan langan yang digunakan oleh pihak lelaki untuk menyumpit binatang di dalam hutan. Okey, di sebelah kanan saya ada dua peralatan untuk membawa barang. Yang ini kita panggil apa ini? Ini kita panggil sebagai uyut. Okey, kegunaan uyut ini sama ada lelaki ataupun perempuan, kedua-duanya boleh menggunakan untuk membawa barang. Dan yang ini kita panggil sebagai bakang, yang biasa digunakan oleh lelaki apabila mereka berada di dalam hutan untuk mengangkat ataupun mengangkut binatang-binatang ataupun hasil-hasil yang mereka dapati di dalam hutan. Yang ini pula kita gelar sebagai samit. Kegunaan samit ini ada beberapa yang kita boleh guna pakai, digunakan ketika waktu hujan ataupun panas sebagai alat untuk berlindung. Selain daripada itu, ia boleh digunakan sebagai tempat untuk duduk di mana-mana kita berada jika memerlukannya. Dan di sini juga kita ada pakaian untuk pihak lelaki yang diperbuat daripada kulit kayu. Semua ini yang ada di depan seperti kita yang ada sekarang yaitu yang kita panggil sebagai pelebat ataupun pedang, dan ini juga berupa seperti bahan untuk ataupun alat yang digunakan untuk mengangkat barang yang seperti ini, dan juga topi. Semua ini kebiasaannya digunakan sebagai bahan hantaran oleh pihak lelaki, okey, pihak lelaki. Dan di sini juga kita ada yang kita panggil sebagai rino. Okey, rino ini digunakan untuk menampi padi. Okey. Mari kita berkenalan dengan makanan tradisi suku Lumbawang. Di sini kita panggil sebagai nubak layak yang dibungkus menggunakan daun apa tadi ini? Daun tegering dalam bahasa Lumbawang dan dipanggil sebagai daun simpur dalam bahasa Melayu. Oke, sekarang kita melihat isinya, dipersilakan ini buka. Beginilah keadaan nasi ataupun nubak layak suku Lumbawang. Dia adalah dalam bentuk tekstur yang lembut. Kadang-kadang nasi ini
berupa nasi daripada beras hitam ataupun beras putih yang dikenali sebagai beras Bakallalan ataupun beras Bario. Di sini pula adalah daun yang digunakan pada masa sekarang, dipanggil daun hukum. Ya, inilah daun yang digunakan. Sekarang diperkenalkan pula makanan suku Lumbawang yang begitu terkenal di kalangan mereka. Yang pertama di sini ialah kita panggil sinamuk bakar, daripada binatang dari hutan, dan ini dipanggil sebagai sinamuk laut. Dan yang ini pula adalah cili padi tumbuk yang menjadi salah satu makanan yang begitu popular bagi suku Lumbawang. Ya. Selamat Hari Guru. Hadirin dan hadirat, 6 video yang telah kita terima daripada seluruh pelosok negeri Sarawak cukup kaya dengan khazanah kebudayaan masyarakat setempat yang berbilang tahun. Untuk makluman hadirin, video-video tersebut telah dipertandingkan dan diadili oleh juri-juri tempatan. 2 kriteria permekahan yang telah diambil kira ialah informasi dan menegaskan budaya masyarakat tempatan. Dengan ini, kita umumkan pemenang tempat ketiga. Pemenang tempat ketiga, Cultural Show, bakal membawa pulang wang tunai RM250 Malaysia dan sijil penyertaan. Pemenangnya adalah Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Manakala Naib Johan Cultural Show yang akan membawa pulang wang tunai RM350 Malaysia dan sijil penyertaan jatuh kepada Pejabat Pendidikan Daerah Subis. Johan Cultural Show sempena sambutan Hari Guru Negeri Sarawak 2021 yang bakal mau pulang wang tunai berjumlah RM500 Malaysia dan sijil penyertaan jatuh kepada Pejabat Pendidikan Daerah Lawas. Tahniah kepada semua pemenang. Sekarang kita beralih pula ke Talent Fiesta. Cikgu Bahtia, Ya. apakah itu Talent Fiesta? Talent Fiesta merupakan suatu pertandingan yang bertujuan untuk mencungkil dan menghargai bakat-bakat istimewa yang ada dalam kalangan warga pendidik Bumi Tinalang. Ia juga merupakan satu landasan bagi warga pendidik untuk memperkembangkan kebolehan, potensi, kemahiran terpendam dalam diri masing-masing. Bagaimanakah pula Talent Fiesta ini diadakan? Setiap peserta dikehendaki menghantar pernyataan dalam bentuk video berdurasi 3 hingga 5 minit. Temanya bebas, tetapi secara dasarnya mencerminkan imej seorang guru yang hebat. Video-video ini kemudiannya telah dimuat naik ke YouTube channel Lensa PPD Subis untuk tontonan umum. Pemarkahan pula adalah melalui 2 kaedah. 70% daripada keputusan adalah berdasarkan bilangan like yang diperoleh daripada video tersebut di YouTube Lensa PPD Subis. Manakala 30% adalah dari penilaian juri tempatan.
Maka, peserta yang mendapat peratus tertinggi hasil penilaian dua kaedah itu tadi akan bergelar Juara Talent Festa 2021. Apakah yang bakal diperoleh oleh para pemenang Talent Festa? Tempat pertama, kedua dan ketiga akan menerima hadiah wang tunai berserta sijil. Manakala penyertaan-penyertaan yang lain pula akan turut menerima sijil penyertaan. Pada tahun ini, kita telah menerima sebanyak 18 penyertaan daripada para guru yang terdapat dari seluruh negeri Sarawak. Pelbagai bakat menarik yang telah dipamerkan termasuklah tarian, nyanyian, seni lukis dan banyak lagi. Tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita umumkan para pemenang Talent Fiesta tahun 2021 ini. Tempat ketiga akan memperoleh wang tunai bernilai RM250 Malaysia beserta sijil, jumlah undi di YouTube sebanyak 521 undi, tajuk video Bakatku Kebanggaanku. Pemenangnya Cikgu Rosli Anak Ripin. Sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera, saya Anthony Rosli Ripin, adalah merupakan salah seorang ahli kepada Persatuan Pelukis Sarawak dan juga telah mendaftar di bawah ahli Balai Seni Lukis Negara. Itu dia, pada kali ini cikgu akan menunjukkan cara bagaimana kita memilih subjek dan kita mewarnakan subjek berkenaan dan kita kaitkan dengan unsur-unsur pencahayaan pada masa berkenaan. Contohnya saya memilih subjek daun contohnya. Kita buat akaran, akaran sudah dibuat awal, okay, dan kita akan tambahkan untuk perhatian, okay. Kita buat akaran. Kemudian bila kita sudah membuat akaran, so sekarang kita kena, langkah pertama kita kena buat adalah kita kena mewarna latar belakang, okay. Untuk warna latar belakang, jadi kita akan memilih warna yang lembut dan blus yang lembut, okay. Contohnya kalau kita menggunakan subjek alam semula jadi bermotifkan daun ini, so kita kena sesuaikan dengan keadaan pada masa berkenaan. Okay, kita akan warnakan, mungkin kita akan pilih warna lembut dan juga ada kaitan dengan warna daun berkenaan. Contohnya kita akan gunakan warna hijau muda. Kita akan campurkan warna kuning ni dengan campur dengan hijau dan dia akan membentuk satu suasana warna yang harmoni ya, contohnya. Jadi kita mulakan dengan dulu mewarna latar belakang. Bahagian ini, okay, bahagian canvas ini kita warnakan latar belakang dengan warna yang sesuai tadi. Dan sekarang kita beralih kepada mewarna subjek. Okay, mewarna subjek itu maksudnya subjek yang kita gunakan pada kali ini adalah daun. Okay, warna daun. So kita lihat apakah yang perlu kita tahu bahwa kita kena pasti, okay, di mana pencahayaan itu berada. Okay, contoh di sini ya, pencahayaan berada di sini. Kemudian kita tengok. Kita kena tahu di mana kedudukan bayang-bayang pada masa, sebab ini adalah merupakan sebuah karya yang berbentuk realistik. Jadi kita kena tahu bahawa perkara yang kita buat tu adalah
menepati apa yang kita lihat di alam sekeliling. Oke, contohnya kalau cahaya datang pada sini, so kita kena adakan pembentukan bayang-bayang di sebelah yang tepat lah. Oke, contohnya kita akan gunakan warna yang lebih gelap. Contoh tadi warna gelap ini maksudnya warna hijau kita akan campurkan dengan warna sedikit warna biru supaya nampak ada perbezaan ton warna dia yang agak gelap di sini. Oke, itu yang kita akan buat sebenarnya. Oke, jadi tidak warna ini tidak akan disapu secara keseluruhan, tapi ada bahagian-bahagian tertentu di mana bahagian yang gelap ini adalah bahagian yang terlindung daripada cahaya berkenaan. Di dalam karya yang saya buat dan dipamerkan di galeri-galeri yang berada di Kuching, dan secara keseluruhannya banyak terdapat di Ayak Galeri ya, di Senyawan. Okay. Jadi saya lebih meminati motif hasil lukisan yang berbentuk semi abstrak seperti mana yang kita lihat sekarang. Okay. Jadi tujuannya adalah untuk kita memberi peluang kepada setiap pengunjung ataupun individu yang melihat karya berkenaan supaya mereka memberi persepsi yang pelbagai berdasarkan kepada apa yang mereka lihat. Jadi itu tujuan dia, penghasilan karya yang sebegini. Okay, jadi dia pelajar yang melukis SPM dan juga STPM, mungkin Anda boleh gunakan peluang ini untuk melihat bagaimana karya ini dihasilkan. Okay, yang pertama sekali saya mau Anda lihat dari segi penggunaan warna, yaitu prinsip rekaan. Okay? Prinsip rekaan dan juga unsur-unsur seni yang ada di sini. Okay? Kita fokuskan kepada prinsip rekaan, penegasan. Okay? Kenapa objek di depan ini dia berwarna cerah dan dia ditegaskan? Okay? Itu sebenarnya unsur-unsur penegasan dan kekuatan yang ada dalam seni ini sekarang, hasil karya ini adalah unsur penegasan, diberi penegasan sebab penggunaan warna kontra ini, warna merah dengan warna hijau ini dia bersangga. So kontraskan warna itu, so kita dapat lihat objek yang berada di depan, subjek berada depan, dan juga subjek yang berada di belakang, dan kita boleh kabulkan subjek yang berada di belakang itu untuk memberi ruang ataupun jarak kepada penghasilan suatu karya seni. Jadi kedua, pemenang akan memperoleh wang tunai bernilai RM350 Malaysia berserta sijil dengan jumlah undi di YouTube 590 undi. Tajuk video Ajat Nyikap Diri dimenangi oleh Cikgu Ambrose Maja, anak Malaka. okay.
Tempat pertama akan memperoleh wang tunai bernilai RM500 Malaysia beserta sijil. Jumlah undian di YouTube 3,872 undian dengan tajuk Ku Akui. Pemenangnya Cikgu Jerito Shafel Vincent. Sama-sama kita saksikan. Kasih apa yang pernah ku lakukan dulu. Ternyata ku yang harus dipersalahkan. Ku akui aku leka dengan kerjayaku mengejar kekayaan di dunia ini. Betapa hancurnya hati laluinya. Ku akui jikalau aku mengulangi perjalanan cintaku bersamamu lagi.
rasa kehilangan. Ku sadar betapa pentingnya kau di sisi yang selalu ada, yang selalu rindu terhadap diriku. Jangan ku ulangi lagi. Jika dapat ku mengulangi perjalanan cintaku bersamamu lagi, akan ku jaga sampai baik cinta ini. Oh, kini ku rasa kehilangan. Ku sadar betapa pentingnya kau di sisi yang selalu ada, yang selalu rindu terhadap diriku. Dengan itu, pengumuman pemenang Talent Festa telah pun sampai ke penghujungnya. Tahniah kepada para pemenang dan semua peserta yang telah menyertai pertandingan ini. Kami berharap agar bakat-bakat warga pendidik akan terus disirami dan dibaja agar kekal mekar, harum mewangi dan menghiasi bumi Kenyalang yang tercinta. Semoga kita dapat bersua lagi di lain ketika. Saya Azia Farzana binti Badui Dan saya Muhammad Bakhtiar bin Abdul Aziz. Sekian, terima kasih.